InsyaAllah kita mula dengan Ummul Quran, insyaAllah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pertama kita syukur pada Allah SWT diberikan kesempatan pada petang ini untuk sama-sama kita bersiaran. Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman di dalam Al-Quran. Ini firman Allah Subhanahu Wa Taala yang menggambarkan bahawa ini janji Allah ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus salihat la yastakhlifannahum fil ard kama istakhlafa alladhina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. صدق الله العظيم. Allah berfirman dalam surah Nur, An-Nur ayat 55. Ini surah ni banyak kali kita baca sebagai mukadimah kita apa Allah berfirman wa'alallahu walladzina amanu minkum, dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu, dan di antara kamu iaitu mereka yang mengerjakan amal soleh wa amilus salihat, mereka yang mengerjakan amalan soleh, la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlifal ladzina min qablihim, iaitu mereka yang telah mengerjakan amal soleh itu, maka sungguh-sungguh Allah Subhanahu Wa Taala akan menjadikan mereka itu berkuasa di atas muka bumi ini, sebagaimana dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diredainya untuk mereka, iaitu Islam dan dia benar-benar akan menukar keadaan mereka sesudah mereka berada dalam keadaan ketakutan menjadi aman dan sentosa, dan mereka tetap menyembahku dengan tidak mempersekutukan suatu apa pun dengan aku, iaitu Allah dan barang siapa yang kufur sesudah janji ini ataupun masih lagi tidak mau mengikut apa yang diperintah Allah tadi, maka itulah orang-orang yang fasik, orang-orang yang mengekalkan dirinya dalam keadaan berdosa. Jadi daripada ayat ini Allah SWT telah menggambarkan kita, mengisyaratkan kepada kita tentang fasa-fasa kita punya pergerakan Islam ini, dan Allah SWT menjanjikan kepada kita secara terang, secara nyata, iaitu bahawa Allah SWT akan memberikan kejayaan. Dan wa'alallahu allazina amanu, Allah menjanjikan pada orang-orang yang beriman di kalangan kamu, minkum. Maknanya yang pertama sekali, kejayaan itu akan diberikan kepada orang-orang yang bersama-sama dengan orang yang dipilih oleh Allah, minkum. Sebab orang beriman ni ada juga yang tidak akan diberikan kejayaan, tapi dalam ayat ini Allah menggambarkan kejayaan diberikan kepada orang-orang yang beriman di kalangan kamu. Wa amilus salihat, ini antara syarat-syaratnya ialah mereka ini beramal soleh. Iaitu apa janji Allah tadi? Dan orang-orang yang beriman yang beramal soleh.
Jadi beramal soleh ni bukanlah maknanya setakat sembahyang, puasa, tetapi macam mana yang kita sebut semalam, bagaimana beramal itu juga adalah merupakan jadi sebahagian daripada, kita kata, memenuhi tuntutan Allah Subhanahu Wa Taala. Dua tuntutan, iaitu menjadikan seluruh hidup kita ni sebagai ibadah, kan? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, sebagai ibadah. Dan kemudian Allah memerintahkan kita juga menegakkan khalifah, menegakkan sistem Islam. Jadi Allah telah menjanjikan bagi mereka yang beramal soleh itu, yang beribadah dalam hidupnya, ibadah, dan kemudian dalam hidupnya itu untuk menegakkan sistem Allah Subhanahu Wa Taala, la yastakhlifannahum fil ard, bahawa dia akan menjadikan mereka itu khalifah, khalifah, memberikan kuasa kepada mereka di atas muka bumi ini, sebagaimana dia telah menjadikan orang yang sebelum daripada mereka itu berkuasa. Kama istakhlafal ladzina min qablihim. Jadi Allah SWT akan menjadikan orang-orang yang beriman, yang beramal soleh itu, yang beramal dengan amal untuk menegakkan ibadah dan amal untuk menegakkan khilafah, iaitu kita sebut tadi khalifah fil ard, maka Allah janji Allah akan bagi, Allah akan bagi khalifah itu sebagaimana yang telah Allah bagi kepada orang-orang sebelumnya. Min qablihim wala yumakkinanna lahum dinahumul ladzi irtada lahum, dan dia akan meneguhkan. Yumakkinan ni tamkin, dia akan meneguhkan atau memberikan kemenangan tadi di atas agamanya, agama yang telah diredai oleh Allah. Lahum dinahumul ladzi irtada, jadi agama yang telah Allah reda kepada kita semua. Dan kemudian Allah akan mengubah, wala yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna. Jadi Allah akan mengubah, Allah akan benar-benar mencabut ketakutan, khawfihim, ketakutan, ancaman-ancaman yang ada kepada orang yang beriman tadi, yang telah menang tadi, dengan dia memberikan amna, iaitu amna ini ialah keamanan, kesentosaan. Ya'budunani, jadi mereka ini tetap, walaupun dah aman, dah damai, dah kaya, dah mungkin bahagia, dah macam-macam dapat, mereka tetap ya'budunani, mereka tetap beribadah kepadaku. La yusyriku nabi syai'a, dan mereka tidak mempersekutukan mempersekutukan Allah dengan satu apa pun. Jadi ayat ini menjadikan kepada kita bagaimana Allah SWT menggambarkan tentang kemenangan yang diberikan kepada orang-orang yang beriman. Jadi orang beriman ini orang yang macam mana? Yang beramal saleh. Yang beramal saleh ini iaitu orang yang digambarkan oleh Allah SWT bukan hanya orang yang berfikir berkenaan dengan beribadah sahaja, semata-mata beribadah sahaja, tetapi dia juga melakukan kerja-kerja amal soleh, iaitu untuk nak membina kekuatan. Ini kita solusi yang kita nak kena faham, yang kita kena lakukan, yang kita kena laksanakan, sebagaimana yang Allah SWT telah gambarkan dalam Al-Quran. Contohnya dalam surah Al-Hajj, dalam surah Al-Hajj Allah berfirman dalam surah Al-Hajj ayat 41, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, allazina immakkannahum fil ard, iaitu orang-orang yang Allah SWT memberikan kepada mereka kemenangan, kejayaan, ataupun kita kata memberikan kekuasaan, kita kata keteguhan tadi, iaitu tamkin, iaitu orang yang telah diteguhkan kehidupan di dunia ini dengan kekuasaan. Allazina immakkannahum fil ard, maka apa yang dibuat orang ini yang tetap beribadah tadi, aqamus salah, dia mendirikan solat, tetap dia mendirikan solat, wa atawuz zakah, dan dia mengeluarkan zakat, wa amaru bil ma'rufi wa nahau 'anil munkar, dan dia melakukan perbuatan menyeru kepada ma'ruf dan mencegah kepada munkar. Walillahi aqibatul umur, dan Allah SWT ialah akibat kebaikannya itu akan pergi kepada Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu kesudahan urusan segalanya akan pergi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sinilah kita lihat bagaimana Allah SWT menjadikan kepada kita satu janji. Jadi hari ini kita berbincang tentang
macam-macam perkara yang Allah SWT uji kita. Uji kita. Contohnya digital ID yang kita dengar kan. Jadi ramai orang sebut pasal digital ID, satu masalah, satu sebagainya. Jadi sebenarnya digital ID ni adalah memang perancangan mereka untuk nak kontrol semua sekali lah. Sebab dalam digital ID ni, yang baiknya mudah urusan, tapi yang tak baiknya apabila yang memegang digital ID itu orang yang ada masalah, orang yang memusuhi kita, memusuhi Allah, memusuhi Islam, maka dia akan gunakan digital ID itu untuk menjadikan kita ni lemah, menjadikan kita ni susah dan sebagainya. Tapi selain daripada digital ID, mereka juga akan melaksanakan, malahan telah pun sebenarnya melaksanakan kegiatan-kegiatan sihir. Seperti mereka telah membina alat yang disebut sebagai HARP, HARRP, HARP. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi mereka telah membina alat-alat seperti HARP itu, dan alat HARP itu akan menjadi suatu yang akan menyentuh alam kita kata weather ataupun climate, yang akan menyebabkan berlakunya perubahan cuaca dan sebagainya. Jadi macam-macam lah mereka lakukan, macam-macam dia buat. Tetapi Allah SWT berjanji, ini bukan janji saya, ini bukan janji YB mana-mana, ini bukan janji politik, tapi ini janji Allah. Iaitu Allah menggambarkan kepada kita bahawa orang yang beriman di kalangan kamu dan yang melaksanakan amal soleh. Jadi amal soleh ni bukanlah hanya amal-amal yang kita kata bersifat sembahyang puasa sahaja, tetapi merupakan amal yang menyeluruh, yang membina kekuatan, yang kita sebut wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah tadi. Apakah amalannya? Amalannya kita tengok dalam surah Al-Hajj, ayat Allah menggambarkan di dalam surah Al-Hajj ayat 77, ayat 78. Ni adalah amalan yang kita kena ini kata sifat-sifat orang yang akan diberikan tamkin, yang akan diberikan keteguhan dalam kedudukannya di atas muka bumi ini. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khair la'allakum tuflihun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, wa'budu, dan kemudian kamu sembahlah Tuhan kamu, beribadahlah pada Tuhan kamu, waf'alul khair, dan buatlah kebaikan, amal-amal kebaikan, la'allakum tuflihun, mudah-mudah kamu berjaya. Jadi ini perkara yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apa bendanya? Dalam ayat ini Allah gambarkan pertama sekali wajahidu fillahi haqqa jihadi. Yang pertama sekali Allah ajak kita berjihad. Berjihad ni maknanya kita bersungguh-sungguh, bersusah payah. Kalau digambarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-mujahid man jahada nafsahu fi ta'atillah. Seorang yang berjuang itu, yang berjihad itu adalah seorang yang berjuang melawan diri dia untuk taat kepada Allah. Dan kemudian Allah menggambarkan kita dalam ayat ini, wajtabakum wama ja'ala alaikum fid dini min haraj. Jadi Allah gambarkan di mana Allah telah pun memilih kamu, dan Allah telah tidak menjadikan kamu ini mempunyai agama yang sempit, yang tidak dijadikan agama yang tidak bersifat sempit. Wasammakumul muslimin, Allah telah pilih kamu diberikan orang muslim min qabl fi hadhihi liyakuna ar-rasul syahidan 'alaikum wa takunu syuhada'a 'alan nas faqimus salah wa atuz zakah wa'tasimu billah huwa maulakum fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Jadi Allah gambarkan, Allah perintah kita supaya berjihad. Wajahadu fillahi haqqa jihadi, kita berjihad dengan sebenar-benar jihad. Dan kemudian Allah telah memilih kamu, dan Allah tidak menjadikan agama itu satu yang berat, satu yang susah. Dan agama bapa kamu itu Ibrahim, dan yang telah menamakan orang-orang yang mengikuti agama
agama Allah ini sebagai orang-orang Islam, orang-orang yang menyerah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan daripada dahulu lagi Allah dah jadikan kita ni orang Islam. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu akan menjadi saksi, akan menerangkan kebenaran. Jadi kita beramal ni, Nabi sallallahu alaihi wasallam akan menjadi saksi ke atas perbuatan kita, dan kemudian kamu pula layak untuk menjadi orang-orang yang memberi keterangan kepada manusia, layak untuk kita menjadi saksi kepada manusia tentang kebenaran yang ada, al-haq. Maka dirikanlah solat, berikanlah, tunaikanlah zakat, serta berpegang teguh kepada Allah, dan kamu berpegang dengan tali Allah, dan berpegang dengan Quran, sunnah dan sebagainya, dan dialah pelindung kamu, dan dialah ni'mal maula wa maulakum, huwa maulakum, dialah yang akan melindungi kamu, fa ni'mal maula wa ni'mal nasir, maka dialah yang sebaik-baik dalam pelindung dan sebaik-baik dalam memberikan kemenangan ataupun pertolongan. Jadi dalam ayat ini Allah SWT menggambarkan kepada kita bagaimana untuk kita benar-benar menyelesaikan apa saja masalah yang ada pada hari ini. Maka hendaklah kita berada dalam satu suasana, iaitu membina satu kekuatan, macam mana saya sebut semalam, itu berada dalam suasana tarbawi, suasana tarbiyah. Suasana tarbiyah ini ialah suasana kita perlu meletakkan keutamaan Quran dan Sunnah. Jadi kita kena ada amalan, kita kena berkefahaman dengan kefahaman yang betul, dan kemudian kita kena ada amalan-amalan yang betul. Kemudian kita kena ada amalan pula secara jama'i, kita sebut semalam. Dan kemudian kita kena membezakan, kita tahu pula membezakan yang mana satu perancangan musuh, yang mana satu al-haq, yang mana satu al-batil. Kita kena kenal, kita kena ada kepekaan. Kalau tidak, kita akan kena tipu. Sebab itulah Nabi gambarkan bahawa fitnah paling besar ialah penipuan Dajjal, penipuan tentera dia, sihir dia. Jadi penipuan itu menunjukkan bahawa kita perlu ada ilmu untuk memahami tentang bagaimana mereka menipu. Contohnya, dan hari ini kita sebut tentang digital ID contohnya kan. So digital ID ni Perdana Menteri Malaysia pun dah kata bagus dan sebagainya. Tak ada nampak satu kelemahan pun pada digital ID ni. Begitu juga dengan beberapa orang yang lain yang cakap begitu. Jadi kita nak sama-sama mengkaji dengan sepenuh adil tentang sesuatu yang diberikan kepada kita. Kita bukan nak tolak kemodenan, kita bukan nak tolak sains, kita bukan nak tolak benda yang baik-baik, tetapi kita ingin sama-sama merasakan bahawa kita perlu berhati-hati. Jadi kita kena ada ilmu, sebab kita akan dituduh dengan tuduhan yang macam-macam. Kita akan kita kata dikutuk, dicela dan sebagainya lah. Kerana apa? Kerana nampak macam kita tidak bersama dengan arus. Maka sebab itulah kita kena faham perancangan mereka, tipu daya mereka, iaitu mereka yang akan memusuhi Allah dan memusuhi Islam. Allah berfirman, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang beriman, la tattakhizu aduwi wa aduwakum awliya atulquna ilaihim bil mawaddah wa qad kafaru bima ja'akum minal haqq. Jadi Allah gambarkan kepada terus terang Allah kata, wahai orang beriman, jangan kamu mengambil musuh-musuh aku dan juga musuh-musuh kamu menjadi teman rapat, yang mana menjadi kamu berkasih sayang dengan mereka pula. Yang mana dengan hubungan kasih sayang itu, dan mereka akan kenakan kamu lah, macam itu. Jadi untuk itu maka kita kena memahami tentang hakikat bahawa sesungguhnya ummah pada hari ini berada dalam keadaan suatu tahap yang kritikal, iaitu kita ni tidak dapat nak membezakan mana yang baik dan mana yang buruk. Kerana apa? Kerana kita tidak ada kekuatan. Kita tidak ada kekuatan. Sebab tu Allah perintah kita supaya membina kekuatan. Jadi solusi yang ada pada hari ini, bagi solusi nombor 2, saya masih lagi di peringkat solusi yang nombor 2 ni, ialah kita hendaklah membina kekuatan. Wa'idul lahum mastata'tum min quwwah. Jadi Allah perintahkan kita supaya mempersiapkan diri kita dengan kekuatan. Kekuatan ini dalam segala aspek. Segala aspek kan. Antaranya kekuatan akal,
Akal kita ni mesti akal yang ada ilmu, dan kemudian akal yang ada kesedaran. Kalau kita sebut sini al-aqlu wa'i, akal yang ada kesedaran. Jadi mesti kita kena proses diri kita. Saya ulang balik benda ni kerana benda ni terlalu penting. Kita hari ni tak perasan. Kita ingat akal kita ni dah okey dah, rupanya akal kita ni tidak terikat dengan Allah. Tidak terikat dengan Allah sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah supaya kita membaca, berilmu kan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi baca dengan nama Tuhanmu. Jadi ilmu tu mesti ilmu yang berkaitan dengan Allah, berkaitan dengan pencipta, yang berkaitan dengan makrifat, mengenal Allah, Tuhan yang telah menjadikan kamu. Tuhan yang telah menjadikan kamu. Jadi maknanya akal al-aqlu wa'i ini dia bukan saja akal yang ada ilmu, tapi ilmu yang ada di dalamnya cahaya, iaitu cahaya yang boleh membawa kita mengenal Allah. Kalau kita hari ini ada tahu benda tapi kita tak kenal Allah, tu masalah. Masalah. Jadi sebab tu sekarang ni kita nak kena tengok salah satu perkara yang kita perhatikan dalam hidup kita ni, yang kita kena check lah. Dalam hari ini contohnya, adakah kita semakin kenal dengan Allah? Apa tanda kita kenal Allah? Kita semakin dekat dengan Allah, semakin sayang dengan Allah, semakin rasa kuat bersama-sama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi inilah antara perkara yang penting. Jadi untuk kita nak memperkuatkan akal kita dengan Allah tadi, maka kita kena membetulkan kefahaman kita, fikrah. Ini disebut fikrah. Fikrah kita, kefahaman kita terhadap Islam, dan kefahaman ini meliputi ideologi, kefahaman kita, ideologi, pemikiran, pemahaman, dan juga meliputi syuur kita. Syuur ni maknanya apa? Rasa hati. Jadi rasa hati kita ni, adakah rasa hati ni rasa hati yang yang diikat dengan Allah ataupun tidak, dan sebagainya lah. Jadi itu antara kekuatan-kekuatan dari sudut akal, kemudian kekuatan-kekuatan dari sudut kefahaman, kekuatan-kekuatan dari sudut ibadah. Kita nak kuat ibadah, nak jadi orang yang sentiasa ibadah. Contoh kita nak tahu kita kuat tak kuat ibadah ni kan, hati kita, akal kita berfikir, hati kita merasa, hati kita boleh berzikir, akal kita boleh berfikir, lidah kita boleh menyatakan satu yang baik. Itu contoh kuat. Jadi sebab tu kalau kita hari ni cakap kita main lepas saja, tak kira apa pun kita cakap aja, maka dia akan bawa kepada kerosakan juga. Kemudian kita merasai hati kita ni lebih seronok dengan benda-benda yang Allah Subhanahu Wa Taala tak suka, pun akan rosakkan juga. Jadi hati kita pun nak kena kita tengok macam mana. Adakah hati kita ni berzikir kan, yang saya sebut kan, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi itu semua tu adalah merupakan tanda-tanda kekuatan. Tanda kekuatannya apabila boleh cahaya daripada roh kita ni, yang Allah cipta kita ni, cahaya tu keluar, membina kekuatan-kekuatan yang di luar daripada diri kita lah. Jadi maknanya bila kita zikir, baca Quran, kita solat dan sebagainya, maka dia akan membina kekuatan. Jadi kekuatan individu kita, kalau kita sebagai ibu, contohnya apa peranan kita sebagai ibu, kalau kita sebagai bapa, peranan kita sebagai bapa, peranan kita sebagai suami dan isteri, peranan kita sebagai kawan-kawan, sahabat-sahabat. Jadi semua tu adalah lahir daripada apa yang kita gambarkan sebagai ibadah, yang lahir dengan konsisten dan kemudian akhlak. Ini penting kita tengok. Sebab kalau kita tak jaga yang ini, maka kita bimbang bila Allah uji kita sampai maksimal. Kita nak dekat maksimal dah. Kalau kita nak tahu sekarang ni sebenarnya kan, mereka memang sasarkan digital ID itu 2025 dah komplit dah satu dunia, seluruh dunia. Mereka nak buat infrastruktur digital seluruh dunia. Jadi kalau mereka kata inilah end game dia, end game ni maknanya tamatlah, habis, maka sekiranya inilah end game mereka, maka 2025 itulah tarikh tamat end game dia. Dia nak kontrol lah, maknanya nak kontrol semua sekali. Jadi maknanya kalau kita dah nak sampai kepada kemuncak ujian tadi tu, dan kita tak prepare diri kita, maka macam mana kita nak berhadapan dengan ujian tersebut? Jadi kita akan dapati ramai orang tak bersedia untuk berhadapan dengan Al-Masih Dajjal. Ramai tak akan bersedia. Kenapa tak bersedia?
Sebab dia tidak duduk dalam tarbiyah. Solusinya tidak duduk dalam tarbiyah. Tak duduk di dalam suasana yang boleh membina kekuatan tadi. Ini yang kita sebut malam daripada malam semalam kan. Supaya kita tidak kita kata tertipu dengan arus. Hari ni kita ingat kita okey sebab kita ingat kita dah semayang, dah puasa, dah baca Quran, dah zikir-zikir, dah ada kawan-kawan yang baik-baik. Kita ingat kita dah okey. Tapi rupanya masih jauh lagi. Masih jauh lagi. Contoh jauh apa? Contoh apa ni tuan-tuan sekalian? Contoh jauh ni kita dengan Allah. Kenal kita dengan Allah. Adakah kita mengenal Allah dengan kenal yang sebenar? Makrifat kepada Allah ni. Ataupun kita masih lagi tidak boleh nak mengenal Allah. Contoh kita mengenal Allah, contoh yang pertama sekali, kita boleh berzikir jahriyah secara lisan. Contoh kita dah mula, hati kita mula dah nak dekat dengan Allah ni, mudah aje sebut la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kita mudah nak sebut. Kemudian selepas tu tandanya juga, lepas tu masuk kepada hati, zikir yang sirri, zikir sirriyah la ilaha illallah, la ilaha illallah, ataupun Allah, Allah, Allah. Jadi ini cuma tanda-tanda kita mula mendekati mengenal Allah. Ni baru takarub pada Allah, ni belum kenal Allah lagi. Belum kenal, baru nak mendekati Allah. Belum sampai wusul dia panggil kan. Orang yang wasilin, orang yang sampai pada Allah. Jadi kita mula dengan hati tadi. Jadi hati kita ni mudah tak nak sebut Allah, 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 Allah. Bukan lidah, hati. Hati sebut Allah, Allah. Jadi lidah pun sebut juga. Jadi bila lidah sudah mula mudah nak menyebut nama Allah, berzikir, mudah nak baca Quran, mudah nak melihat berada dalam keadaan zikrullah sepanjang masa, hati pun mula la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kita mula mudah membaca zikir dalam hati kita secara sir, orang yang tak dengar, kita je yang dengar kan, dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kemudian kita mudah untuk merasai, ini peringkat ketiga. Merasai maknanya bila kita dah berzikir lidah, hati pun kita berzikir juga, hati kita pun rasa. Contohnya kita kata la ilaha illallah, la ilaha illallah, kan hati kita merasai. Kita pun lihat, tengok depan kita, katakan depan kita ada kawan-kawan ke, ada anak, isteri, suami ke sebagainya, kita boleh merasai bahawa ini adalah kuasa Allah. Kuasa Allah. Kita menguasai kehendak Allah, iradah Allah. Merasai ini semua adalah sangkut paut dengan kehebatan Allah, jalal Allah, ataupun jamal Allah. Jalal ni maknanya keagungan Allah, jamal ni maknanya keindahan. Hati kita rasa. Itu tanda-tanda yang kita sudah mula nak mengenal Allah. Jadi sebenarnya kita bukan hanya sekadar nak semayang aja, tapi sebab tu kata Imam At-Ta'i lah, dia kata apa? Dia kata dalam kitab, dia kata Hikam, dia kata berapa lama kamu mahu melaksanakan ibadah, memperbaiki ibadah kamu, memperbaiki amalan kamu, tetapi kamu tak dapat merasai. Kita dah semayang, kita dah puasa, kita dah baca Quran, kita dah buat macam-macam, tapi hati kita rasa tak? Sebab peringkat mengenal Allah, mendekati Allah, takarub pada Allah ni, sampai peringkat merasai. Rasa apa dia? Rasa keagungan Allah. Melihat sesuatu, kita merasai sifat jalal. Jalal Allah. Jalal ni maknanya keagungan Allah, kehebatan Allah, kebesaran Allah kan. Kemudian kita merasai juga jamal. Jamal ni keindahan. Keindahan Allah. Sifatnya ke, namanya ke, zatnya ke kan. Jadi maknanya berlaku peningkatan dalam diri kita ni. Kita tak sebut luar ni. Sebab luar ni kita akan berdepan dengan macam-macam ni. Digital ID besok saya minta maaf saya sebut sini. Ada orang kata digital ID ni baik, bagus. Jadi insyaAllah kita akan bincang benda ni lebih detail lagi lah. Hari Jumaat ni, besok lusa hari Jumaat ni insyaAllah dia orang merancang untuk buat bincang satu tajuk digital ID. Digital ID, satu ancaman atau satu kemodenan. Dia akan bincang tajuk tu. Diminta saya sekali dengan Tok Ki, dengan Datuk Asri, dan dengan seorang Siraj nama dia. Ini mewakili orang IT lah. Dia sebut kat sini
Digital ID tu bila dia uji dengan digital ID tu, macam mana kita nak berhadapan dengan ujian tersebut dalam keadaan kita tak kenal Allah? Macam mana kita nak cari kekuatan, kat mana nak cari tu? Ataupun berhadapan dengan bencana alam dan tanpa mengenal Allah. Bayangkan rumah kita banjir, bayangkan rumah kita habis, tempat kita kena taufan, kena ribut, ataupun tenggelam, banjir besar contohnya kan. Jadi dalam keadaan hati kita, fikiran kita terputus daripada Allah, tak kenal Allah, macam mana? Ataupun macam mana kita nak berhadapan, macam mana yang berlaku kepada kawan-kawan kita di Palestin contohnya, dikepung oleh tentera musuh, dibom, kan, ditembak, kemudian dihalang pula, kan, kita kata pertolongan kemanusiaan masuk, macam-macam. Jadi apabila kita berhadapan dengan segala ujian Allah ini, yang susah, yang takut, yang sedih, mengancam kita semua itu, kita tak akan kuat melainkan kita kenal Allah, melainkan hati kita sudah mula ada berinteraksi dengan Allah, fitrah kita sudah mula menjadi fitrah yang salimah, fitrah yang sejahtera, yang boleh berhubungan dengan Allah, berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini adalah merupakan solusi. Bismillah. Alhamdulillah. Jadi sebab tu dalam solusi nombor 2 ni ialah kita ingin memastikan bahawa kita hidup dalam keadaan membina kekuatan. Kekuatan yang pertama sekali diri kita sendiri. Kekuatan akal kita, akal yang wa'i, akal yang sedar. Kekuatan hati kita, hati yang bersih, al-qalbun zaki. Kekuatan fitrah kita yang boleh berhubung dengan Allah, berhubung dengan akhirat. Fitrah yang bersih, fitrah yang bersih, yang kuat. Macam mana kita dilahirkan dalam fitrah, kan, kullu maulud yuladul alal fitrah, setiap kamu dilahirkan dengan fitrah. Jadi ini pertama, ini kekuatan diri. Kemudian kekuatan, baru nak tengok kekuatan sekitar kita pula, anak kita, suami kita, isteri kita, rumah kita. Macam mana nak membina rumah kita ni supaya rumah kita tu menjadi benteng, menjadi benteng kepada serangan akhir zaman. Macam mana? Ini semua ni kekuatan. Ini sebahagian daripada kekuatan. Macam mana rumah tu nak jadikan rumah yang hidup, sehingga boleh memberi bekalan kepada, menjadi asbab bekalan kepada kekuatan ahli-ahlinya. Ini tarbiyah juga. Macam mana kita nak membina kekuatan-kekuatan yang lain selain daripada kita dan keluarga kita. Jadi ini semua duduk dalam tarbiyah. Ini kita solusinya mesti kembali kepada madrasah tarbiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah kita kata solusi yang kedua. Kemudian selain daripada itu juga kita kena membina kekuatan ekonomi. Kekuatan ekonomi ini bersangkut paut dengan kita punya sumber pendapatan kita. Jadi sumber pendapatan ni bukanlah maknanya sumber pendapatan tu kita nak jadi orang yang kaya dan sebagainya. Dia bukan masalah kaya ke sebagainya, tetapi sebenarnya sumber pendapatan itu adalah merupakan sesuatu yang berkaitan dengan keperluan hidup. Allah firman dalam Quran, wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Kamu carilah apa yang Allah anugerahkan kepada kamu di atas muka bumi ini, rezeki dan sebagainya, untuk negara akhirat. Jadi kita ada sumber kekuatan ekonomi yang mana di situ boleh melaksanakan jihad, perjuangan menegakkan agama Allah. Di situ boleh melaksanakan dakwah, di situ boleh melaksanakan tarbiyah. Di situ boleh melaksanakan kekuatan untuk bangkit, sebab kita nak bersama-sama dengan kebangkitan. Ingat apa kata Syekh Ahmad Yasin, Syahid Syekh Ahmad Yasin rahimahullah. Dia kata intifadah yang pertama bermula pada tahun 1987, iaitu ketika Hamas ditubuhkan 1986, 87 dan 88. Jadi
Disebut sini 87. Maka dia kata itu 1988 di mana mereka menang. Maka 2028 ataupun 2027, 40 tahun daripada itu, maka kita akan menghadapi 40 tahun kedua, insya-Allah menang. Jadi dia kata insya-Allah, saya yakin. Ini kata-kata Syekh Ahmad Yasin. Saya yakin bahawa insya-Allah 2027 kita menang. Jadi sekarang ni kita nak masuk 2024. Bila masuk 2024, jadi maknanya kita akan berhadapan dengan 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. 3 tahun. So maknanya kalau kita bayangkan hadis Nabi yang menggambarkan tentang akan berlaku kita kata darurat air tadi, dalam masa 3 tahun yang pertama sebelum kemenangan ataupun Dajjal keluar tadi, begini kan. Jadi kita sudah pun mula memasuki era kesusahan. Jadi sebab itulah kita amat memerlukan kekuatan jiwa, amat memerlukan kekuatan akal, amat memerlukan kekuatan ibadah, akhlak, sehingga melahirkan kekuatan-kekuatan kehidupan tadi. Dan kemudian kekuatan yang lain, kita perlu juga merancang untuk membina kekuatan survival. Survival ni salah satunya lah ekonomi. Ekonomi ni bukanlah maksudnya mesti duit, kita nak kumpul duit banyak, bukan. Tetapi bagaimana kita boleh survive di dalam konteks kita hari ini sedang mempersiapkan diri kita untuk bangkit. Sebab kalau menang besok, bukanlah lepas tu kiamat. Digambarkan akan ada satu fasa kehidupan selepas kemenangan. Tu ada fasa kehidupan pula. Kehidupan maknanya kehidupan yang ada teknologi, kehidupan yang ada ekonomi yang baik. Bukan ekonomi macam hari ni, bukan teknologi macam hari ni. Kehidupan yang baik. Mungkin kita akan sampai 2050 masih lagi. Mungkin 40 tahun. Termasuk Imam Mahdi dan juga Nabi Isa AS, 40 tahun. Mungkin dalam 40 tahun tu mereka hidup dalam keadaan orang beriman dan orang lain hidup dalam keadaan yang baik. Jadi di situ ada teknologinya, di situ ada kekuatannya. Jadi bukannya menang terus habis mati habis tu, tak, dia ada fasa lain pula. Dia ada satu suasana yang lebih baik daripada sebelumnya. Jadi di situlah kita lihat bagaimana keadaan itu memerlukan kepada persiapan. Sebab itulah kita digambarkan oleh ulama-ulama yang muhaqqiqin, ulama-ulama yang berada dengan al-haq, dan ulama-ulama yang berada bersama-sama dengan kita kata sistem tarbiyah harakiyah tadi. Mereka membina satu kekuatan sistem Islam. Sebab itu kita kena bina sistem ekonominya, sistem sosialnya, educationnya, kita kena bina. Jadi apa yang kita boleh buat pada hari ini? Menang, insya-Allah menang. Kita akan menang, itu confirm. Allah dah janji dah, wa'adallahu allazina amanu minkum. Tadi tu kan Allah dah janjikan Allah akan bagi khalifah. Menang, insya-Allah menang. Cumanya sebelum menang tu kita akan ada kesusahan. Tetapi di samping kesusahan itu, wa'idul lahum mastata'tu min quwwah, kita kena bina kekuatan dalam segala aspek. Kita ingat kiamat bila? Kita ingat kiamat ni mungkin kita kata, kiamat ni lepas menang Imam Mahdi, menang Islam semua tu, agaknya lepas tu kiamat. Tak, dia ada banyak tahun lagi. Kemungkinan sampai 2050 belum kiamat lagi mungkin. 2050, kalau umur kita dah 50-an, 60-an, mungkin kita mati dulu sebelum kiamat. Sebelum kiamat mati dulu kalau katakan umur kita. Ataupun yang muda-muda ni boleh sempat jadi dewasa. Jadi umurnya dalam 40-an, 60-an kan. Jadi maknanya nak sebut kat sini bagaimana perjuangan itu dia bukan hanya untuk kalau kita kata ni nak habis ni, kata Syekh Ahmad Yasin 2027 kita menang. Kalau kita menang pun 2027 tu, katakan Allah izin menang setelah kita melihat perkembangan Palestin hari ni kan. Palestin hari ni dia peperangan berkembang, mau nampak macam tak surut ni, dan kita rasa pun macam tak surut kan, dengan keadaan Yahudi yang sombong terus dengan kesombongan dia, dengan keadaan Amerika yang mula dah membawa masuk tenteranya, dengan keadaan NATO, tentera Britain yang dah mula nak tolong masuk juga kan. Jadi kita melihat mereka seperti
sepertinya zaman Nabi SAW dulu ketika peperangan Ahzab, peperangan Khandaq dulu. Peperangan Ahzab di mana Rasul SAW dengan sahabat-sahabatnya dikepung oleh lebih daripada 10,000 orang tentera. 10,000 orang tu yang confirm, dia lebih lagi. Ada banyak lagi. More than 10,000 at that time. Pada masa itu, more than 10,000 tu ramai lah. Nak lawan dengan apa yang ada pada Rasulullah SAW dan sahabat-sahabatnya yang kurang lebih 1,000 orang. Kurang lebih 1,000 orang. Dia lebih daripada 10,000 orang. Lebih. Jadi nak sebut kat sini, dikepung. Dalam keadaan mereka tu lengkap, komplit sebagainya. Jadi menyebabkan sahabat-sahabat pun suspend. Keadaan takut, bimbang. Tak boleh nak tidur. Nak tidur je teringat dia orang boleh masuk anytime. Nak tidur teringat. Jadi keadaannya kalau macam kita hari inilah, kita boleh tidur, boleh rehat, boleh makan, boleh minum, boleh mengetih, kan? Sahabat-sahabat kita di Palestin, mana ada mengetih-mengetih ni? Kan? Mana ada? Dia walaupun dia rehat dalam keadaan berjaga. Rehat dalam keadaan berjaga. Anytime Yahudi boleh masuk. Anytime kita kata Amerika boleh masuk. Bila-bila masa saja bom boleh jatuh. Jadi walaupun rehatnya dalam keadaan berjaga-jaga, dalam keadaan hidup, hati-hati mereka zikrullah. Jadi sebenarnya kan, apa yang mereka hadapi pada hari ini seperti peperangan Ahzab ataupun peperangan Khandaq pada ketika zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam itu adalah merupakan satu suasana yang digambarkan oleh suasana sekarang. Maka kita lihat, kita pun sama juga. Kita akan berhadapan dengan suasana yang luar biasa ni lepas ni. Mungkin kita tak berhadapan dengan peluru dan bom, tapi kita berhadapan dengan masalah-masalah kontrol. Mereka nak kontrol kita, nak kuasai kita, nak memantau kita, surveillance, nak memantau, nak menguasai. Mungkin ada di kalangan kita ni yang akan ditangkap, ada di kalangan kita ni akan dipaksa ambil ubat-ubat yang merosakkan, atau ada di kalangan kita mungkin berhadapan dengan kesusahan. Sebab kita nampak peperangan dah mula berkembang kan. Jadi maknanya di mana persiapan kita? Apakah solusi yang kita nak berdepan dengan suasana fitnah yang semakin memuncak? Tidak lain, tidak bukan, kita kena kuatkan diri kita. Itu solusi, itu penyelesaian. Duduk dalam tarbiyah yang betul-betul membina. Saya sebut membina ni sebab ada juga orang duduk dalam tarbiyah tapi tidak membina, tidak terbina. Yang dia bina akal aja. Dia baca buku, dia baca Quran. Kalau cerita pasal Islam ni, dia boleh keluar hujah-hujah semua, boleh keluar semua sekali. Tetapi penghayatan tak ada. Jiwa masih sayang dengan sistem yang ada pada hari ini. Saya minta maaf lah saya sebut. Jiwa masih sayang, masih nak bergantung dengan sistem. Contoh jiwa ni bergantung dengan sistem, kita masih bergantung dengan gaji kita yang kita dapat daripada sistem yang ada pada hari ini. Kita nak makan bergantung pada gaji. Kita tidak boleh independen. Ataupun kita bergantung dengan riba yang ada pada hari ini. Itu maknanya kita tak ada kekuatan. Walaupun kita duduk dalam tarbiyah dah. Duduk dalam tarbiyah, duduk dalam sistem madrasah tarbiyah, dah duduk dalam usrah dah, halaqah dah, kita kata nadwa lah, daurah lah, kan, tamrin lah, macam-macam kita duduk kan, mukhayyam dan sebagainya. Tetapi hati kita masih bergantung dengan sistem. Hati kita masih berharap dengan sistem. Apa yang kita nak rebutkan hari ini? Nak jawatan. Nak jawatan supaya kita dapat, alasannya nak jawatan supaya dapat buat dakwah. Tapi tak buat dakwah pun. Tak buat dakwah pun. Duk mengajar gitu je kalau kita pensyarah. Kalau kita cikgu. Duk bekerja engineer macam itu, tak ada buat dakwah pun. Nak kata dakwah, tak ada dakwah pun. Tak ada kita mentarbiyah orang pun dengan sungguh-sungguh sehingga letih dalam tarbiyah. Sehingga letih di dalam dakwah, sehingga letih dalam berjuang jihad. Tak ada. Kita masih lagi sibuk dengan kerja kita. Masih lagi sibuk dengan dunia yang ada pada hari ini, tanpa menjadikan dunia itu sebagai alat untuk kita membina dan membantu dan menegakkan Islam. Ini semua adalah merupakan tanda-tanda bahawa jiwa kita, pemikiran kita, akal kita yang sebenar masih bergantung dengan sistem jahiliyah. Dan selagi kita, hati kita, fikiran kita
hidup kita bergantung dengan sistem-sistem manusia ini, bergantung dengan sistem itu, maka selagi itulah kita tidak akan dan tidak boleh menegakkan sistem Islam. Tak boleh menegakkan sistem Islam. Jadi habis saya kena berhenti kerja ke? Tak, saya tak cakap berhenti kerja. Bukan berhenti kerja, tapi kita pastikan kerja kita itu kerja yang boleh membina Islam, membantu Islam, menegakkan Islam. Ada dakwahnya di situ. Dan dakwah bukan part time, dakwah full time. Ada tarbiyahnya situ, ada peningkatan, ada islah. Berlaku islah tadi. Dan islah tu bukan part time, islah tu full time. Kita kerja full time, kita nak islah diri kita. Kita kerja full time, kita nak tingkatkan dakwah kita. Kerja kita tu full time untuk membantu jihad fi sabilillah. Bukan sekadar kita fikir bonus tahun ni kita nak buat rumah, besarkan rumah sikit lagi. Bonus tahun ni ada lebih sikit ni, akhir tahun ni dapat bonus agaknya lah. Kita pergi beli kereta baru, nak tukar kereta baru lah. Kereta lama ni dia tak syok lah, dah lama sangat pakai, walaupun elok lagi. Jadi apabila hati kita, pemikiran kita masih bersama dunia, masih bersama sistem manusia yang hanya sekadar sekitar kesenangan duniawi, kesenangan nafsu saja, maka kita tidak akan boleh berhadapan dengan ujian-ujian yang bakal kita hadapi dalam masa 2-3 tahun akan datang ini. Ujian-ujian yang susah, ujian di mana pada masa itu mungkin terpaksa kita berhadapan dengan berlapar, terpaksa berhadapan dengan haus, terpaksa berhadapan dengan ketakutan, terpaksa berhadapan dengan kesakitan. Tak boleh dan tak mampu. Kenapa? Kerana hati kita masih belum duduk sepenuhnya dalam tarbiyah. Kita dengan Allah setakat macam tu je. Kita tidak ada langsung perasaan dengan Allah, perasaan sayang pada Allah, perasaan takut murka Allah. Tak ada, cakap je. Fikrah insya-Allah, kepahaman ilmu sebahagian kita dah lalui tarbiyah ni lama. Lalui lama dah berapa puluh tahun lalu. Tetapi hati ni masih lagi cenderung kepada sistem duniawi. Sebab tu saya sebut sini, tuan-tuan dan puan-puan rahmat Allah Ta'ala, bila kita kata duduk dalam madrasah tarbiyah untuk mempersiapkan dengan ujian-ujian akhir zaman yang hebat, yang kita nak sebut sini pun Nabi cuma kata kemuncaknya Dajjal keluar merosakkan semua tadi. Maka selagi kita tidak benar-benar menyentuh hati kita, menyentuh akal kita, menjadi akal yang sedar, menjadi hati yang bersih, al-qalbun zaki, menjadi fitrah yang sejahtera, yang boleh berhubung dengan Allah, selagi hidup kita tidak berjuang bersama dengan jamaah, bersama dengan sahabat-sahabat untuk membina kekuatan Islam tadi, sistem ekonominya, sistem pertaniannya, selagi kita masih lagi bergantung, bersandar dengan sistem manusia, maka selagi itulah bila sampai ujian-ujian nanti kita bimbang kita tak mampu. Sekarang ni pun kita cakap tak mampu dah, kan? Dengan hutang kita yang banyak, hutang lagi, nak buat hutang lagi, kan? Dengan keadaan kita yang hari-hari kita sibuk dengan kerja kita je, sibuk dengan kerja kita. Kalau kita sibuk dengan kerja kita dan kerja kita tu membina kita, mengislah diri kita, meningkatkan diri kita dengan Allah, tak apa. Ataupun kerja kita sibuk, tak kira kerja cikgu ke, kerja sebagai engineer ke, sebagai arkitek ke, sebagai apa pun kerja kita tadi, tetapi menjadikan kerja kita itu sebahagian daripada dakwah kepada jalan Allah, ataupun kerja itu sendiri adalah dakwah, ataupun kerja itu sendiri adalah jihad, menjadikan semua itu sebagai satu yang membina kekuatan Allah tadi, kekuatan Islam tadi, maka yang itu okey, tak apa. Tapi sekiranya kerja kita masih lagi kita jadi kuli kepada sistem manusia yang membawa perhambaan kepada nafsu, perhambaan kepada manusia, maka bila berhadapan dengan ujian-ujian Allah yang di hadapan masa depan ni, mungkin kita tidak akan mampu nak mengatasi ujian itu dengan berjaya. Kenapa? Sebab kita tak mempersiapkan diri kita. Sebab tu kita kena duduk dalam tarbiyah. Saya menyuruh kepada tuan-tuan dan puan-puan rahmat Allah, marilah sama-sama kita mendekati ke sistem tarbiyah yang menyeluruh. Kita kena faham macam mana nak beramal, macam mana nak melaksanakan perkara-perkara yang penting, insya-Allah.
Jadi kita kena ada sahabat-sahabat kita, kena ada murabbi, kena ada guru-guru yang boleh membantu kita, memberikan kepada kita panduan-panduan, kena ada. Dan kita kena buat, bukan main-main, kena buat dah. Kerana kita, kalau Allah izinlah, benar apa yang digambarkan oleh Syekh Ahmad Yasin rahimallah asy-syahid, kalau Allah izin benar 2027 itulah kita tekan muncaknya kemenangan kita, maka 2024, 25, 26 adalah merupakan hari-hari yang susah ataupun tahun-tahun yang susah. Dan tahun susah itu, kalau hati kita masih tak kenal Allah, hati kita masih tak dekat dengan Allah, hati kita masih lagi ada krisis, ada masalah, dan ada pertikaian dengan Allah, maka macam mana kita nak berhadapan dengan apa yang digambarkan sebagai ujian dan fitnah yang memuncak. Bayangkan kalau Dajjal keluar 2024, 2025, adakah kita bersedia untuk berhadapan dengan Dajjal yang akan mengaku Tuhan, yang akan mengaku sebagai Rasul, yang akan membawa kepada kita ini penyelesaian duniawi. Dia akan bawa harta, dia akan bawa makanan. Kita sakit, dibawa ubat. Kita lapar, dibawa roti, dibawa makanan. Kita haus, dibawa air. Kita takut, dibawa keamanan. Adakah kita sanggup akan berhadapan dengan ujian yang besar itu? Kita tidak akan sanggup, kecuali Allah izin kita duduk dalam proses untuk membina kekuatan kita melalui solusi yang telah pun ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Duduk dalam suasana jihad, berjuang, dakwah, mengajak manusia kepada Allah. Dan tarbiyah, itu kita membina kekuatan diri kita, islah diri kita, islah diri kita, baiki diri kita, baiki anak-anak kita, baiki suami kita, isteri kita, keluarga kita, sahabat-sahabat kita. Baru boleh. Kalau tak, kita akan tewas. Inilah perkara yang saya amat bimbang berlaku kepada kita semua sekiranya kita tidak betul-betul menghayati, menghidupkan kekuatan tadi. Jadi solusi nombor 2 ni sebenarnya satu solusi yang amat penting, tetapi inilah yang ramai orang tidak mengambil berat. Kalau setakat sembahyang boleh lagi, tapi sembahyang yang tidak meningkat khusyuknya, yang tidak meningkat kekuatannya. Kalau setakat kita kata dengan ceramah boleh, ramai orang dengan ceramah sekarang, tapi ceramah yang boleh membina kekuatan kita, menyentuh hati-hati kita, membina kepribadian kita, menjadikan kita ni mempunyai syakhsiah maknawiyah Islamiyah, tak ada. Jadi ceramah setakat ceramah saja, seronok dengan ceramah, tapi tak banyak, tapi kita tak boleh nak amal. Tidak ada at-taufiq, tidak ada taufik, tidak ada taufik daripada Allah, hanya sekadar hidayah saja. Hidayah ni apa? Ada ilmu. Ilmu banyak. Tebal ni kita punya buku catatan. Tapi daripada tebal ni, berapa persen yang kita boleh amalkan? Ini semua adalah persiapan yang real. Yang real. Bukan cakap-cakap ni, bukan teori. Saya minta maaf sebab pengalaman saya dan juga kawan-kawan yang ada dalam dakwah, dalam tarbiyah. Pengalaman sedikit lah, tak adalah banyak sangat, tapi adalah sedikit pengalaman. Majoriti mereka yang mengikut tarbiyah, mereka tidak melepasi fasa teori. Tak lepas. Walaupun dah bertahun-tahun. Kan? Dia ada beberapa fasa dalam tarbiyah ni. Yang pertama sekali, fasa untuk menyentuh kesedaran. Menyentuh je. Menyentuh. Maknanya kita dengar ceramah, suka dengar ceramah, suka dengar orang cakap baik-baik, suka dengar Quran. Itu adalah muqaddimah kepada tarbiyah. Baru muqaddimah, belum masuk lagi. Kemudian fasa yang kedua, bila kita mula ambil serius, ambil nota, catat, dengar, catat, dengar, catat, dengar, catat. Ini fasa 2 dalam tarbiyah. Ini pun baru masuk fasa 2 ni, baru nak masuk di dalam proses tau'iyah, kita panggil. Tau'iyah ni maknanya proses nak mendapatkan ilmu, mendapatkan hidayah, mendapatkan ilmu yang boleh menjadi panduan kita. Jadi ini pun belum masuk lagi. Dia bila masuk, masa bila? Apabila kita cuba mengamalkan ilmu tadi. Jadi kalau tebal ni lah catatan kita, buku berapa persen kita amal. Kalau dah banyak, dah ratus, dah ribu
Dan ribuan dah ceramah kita dengar, kan? Daripada ribuan ceramah yang kita dengar tu, ratusan ceramah yang kita dengar, ataupun kuliah, ataupun usrah, ataupun program, berapa banyak yang kita amalkan. Bila kita amalkan tu, baru kita masuk langkah kaki kanan, baru nak masuk dalam tarbiyah, baru masuk dalam circle. Bila kita mula mengamalkan. Sebab ilmu yang benar, ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat, ilmu yang diamalkan. Baru nak beramal dengan tarbiyah. Kita pun seronok sembahyang, kita pun seronok baca Quran, kita pun seronok. Itu baru nak mula, belum lagi. Kemudian yang kuasa yang keempat, bila kita meninggalkan kejahatan kita, meninggalkan kelemahan kita, meninggalkan keaiban kita, meninggalkan perkara yang merosakkan dalam diri kita. Keempat, barulah tarbiyah yang kita mula, yang fasa ketiga, tahap ketiga tadi, mula meningkat. Bila kita membuang kelemahan kita, membuang keaiban kita, membuang dosa kita, baru meningkat tarbiyah tadi. Maknanya tarbiyah ni dia belum ni baru pasal kelima. Baru meningkat bila kita boleh buang. Pasal keenam, bila kita boleh buat tarbiyah, kan, meningkat dalam tarbiyah, dan kita istiqamah bersama dengan jamaah, bersama dengan sahabat-sahabat. Ini baru fasa ke-6. Bila bersama jamaah, buat sama-sama kerja, kita berkorban sana, berhadapan dengan kesusahan bersama-sama. Ukhuwah ni ada masalah, kan? Ukhuwah ada masalah. Ini baru fasa ke-6. Fasa ke-7 ialah apabila bersama dengan sahabat, dengan jiwa yang sentiasa tertingkat, akal yang sentiasa tertingkat, amal yang sentiasa tertingkat, kita berjihad melaksanakan segala yang diperlukan pada jalan Allah. Fasa ke-7 inilah fasa kita melaksanakan amal Islam tanpa mengenal erti penat lelah, tanpa mengenal erti letih. Buat aja siang malam sampai sakit-sakit. Buat juga, teruskan jihad, teruskan buat dakwah, terus mentarbiyah orang. Ini fasa ke-7. Dan fasa ke-7 ini, kan, belum lagi berjaya. Fasa ke-7 ini baru pintu masuk kepada kejayaan, pintu masuk kepada tajdid, intifadah, kepada pembaharuan dan kekuatan. Ini fasa 7. Jadi kalau kita masih baru dengar mula-mula, kan, dengar seronok dengar, itu baru fasa 1. Fasa 1 ni maknanya kita belum masuk tarbiyah lagi, belum. Setakat dengar ceramah aja. Dengar ceramah ni belum duduk tarbiyah lagi. Sampai fasa 7 tu, bila kita dah berjuang, tak kenal erti penat rendah, penat lelah, letih, kan, ataupun tak kenal dah, kita buat aja. Kenapa? Inilah dia jihad sebenar. Maka di sinilah, kan, baru kita duduk dekat depan pintu tajdid, pintu untuk kita nak buka. Allah akan bagi kekuatan untuk menang pembaharuan. Belum menang lagi. Menang nanti saya sebut fasa yang seterusnya. Fasa 7 fasa ni. Jadi kita tengok di mana kita. Kita baru seronok-seronok nak dengar ceramah. Ini baru fasa 1. Kemudian mula kita mengambil nota serius. Fasa 2. Kemudian mula kita nak mengamalkannya, fasa 3. Kan? Mula meninggalkan kelemahan-kelemahan kita, meningkat dan tarbiyah, fasa 4. Kan? Jadi kita lihat, apabila kita melihat satu fasa tadi sampai 7 tadi, barulah kita faham rupanya Allah nak bagi Jannatul Firdaus, Allah nak bagi kemenangan yang besar. Kita kena bersungguh-sungguh duduk di dalam madrasah tarbiyah. Barulah Allah bagi kemenangan. Sebab tu Islam tak menang. Bukan sebab Islam tak tinggi, bukan sebab Islam tak bagus, bukan. Sebab orang yang menganut Islam masih lagi berada di dalam keadaan yang jauh daripada sifat-sifat kemenangan. Macam mana kita nak dapat kemenangan kalau kita tidak duduk betul-betul dalam madrasah tarbiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekolah pendidikan Islam, tarbiyah Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Jadi itulah insya-Allah sikit sebanyak, mudah-mudahan Allah ampunkan dosa kita, kelemahan kita. Saya minta maaf sangat-sangat kalau apa yang saya cakap ini mungkin tak sampai ataupun mungkin ada yang tak kena sebagainya. Saya mohon ampun kepada Allah SWT dan minta maaf kepada tuan-tuan puan-puan insya-Allah. Jadi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan akan memperkuatkan lagi satu kefahaman kepada kita tentang bagaimana yang dimaksudkan duduk di dalam tarbiyah. Duduk dan tarbiyah ni dia ada punya fasa-fasa dia. Duduk dan tarbiyah ni perlukan pada kesungguhan, perlukan kepada untuk kita nak beramal dengan amalan yang istiqamah. Jadi barulah Allah akan beri kepada kita kekuatan demi kekuatan demi kekuatan. Dan akhirnya Allah akan beri kemenangan. InsyaAllah. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan jaza. InsyaAllah tuan-tuan, malam ni tak ada. Malam ni saya ada program lain, program dalaman Zoom dengan ada beberapa orang lah. Jadi bagi mereka yang tu tolong review semula insya-Allah. Cuma saya nak umumkan insya-Allah lusa mungkin ada, besok malam mungkin ada, ataupun kita sebut sini insya-Allah hari Jumaat malam akan ada satu program lah, iaitu satu perbincangan saya, Tok Ki PPIM lah, saya Tok Ki PPIM dengan juga Datuk Asri, aktivis PPIM juga, seorang nama Siraj. Setakat ni lah, mungkin Juflis akan join sekali, berkenaan dengan digital ID. Jadi kita akan bincang digital ID ni adakah ada satu ancaman atau satu yang moden, satu yang kita perlukan, apa solusinya. Jadi solusi digital ID ni dari konteks digital ID itu sendiri, bukan dalam konteks dan keseluruhan. Jadi yang saya buat ni keseluruhan. Jadi ada solusi-solusi untuk kita berhadapan dengan senjata digital ID ni insya-Allah, kan kita akan beritahulah pada hari Jumaat ataupun besok. Tengoklah macam mana, kalau saya beritahu besok kan, insya-Allah. Tapi maknanya kita tengok apa yang berlaku dan ada solusinya insya-Allah. Ya itulah insya-Allah sikit sebanyak dalam maghrib ni saya berjalan. Saya mohon ampun kepada Allah. Kita sama-sama baca doa rabitah. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-qulub qad istamat ala mahabbatik wa taqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nasrati syariatik. Wasik Allahumma rabitataha wa adimuttaha wa dihasubulha wa amla'aha binurika alladhi la yakhbu wa syara suduraha bi faidil iman bik wa jamil tawakkul alaik wa ahiha bi ma'rifatik wa amitha ala syahati fi sabilik. Ya Allah, innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Rabbana atimim lana nurana wa ighfir lana innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Insya-Allah bagi mereka yang terlambat masuk, dengarlah daripada awal, mudah-mudahan akan ada kepahaman insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.